Ni, lagu pipi. Sebab nonton kita semua perempuan. Saya secara peribadi tengok orang perempuan, budaya lagu-lagu pipi ni dia buat. Kan? Sama-sama orang perempuan. Apa khabar? Muah. Walaupun niatnya nak tunjuk anti-anti. Kau pedulikan lah. Tapi yang masalah ni kaum Adam. Orang lelaki susah sikit. Nak muah. Kadang saya tanya juga, Haji, kenapa tak nak lagu-lagu? Belilah Ustaz. Tajam sangatlah. Banyak ni dia beli. Bukan geli tak biasa. Tengok orang Arab kan. Kalau kita biasa, yang tempat adik-adik ada pensyarah Arab. Tengok sama dia. Masya Allah, muah. Itu cium pipi tu kalau baru kenal. Kalau sahabat betul, berapa kali dia lagu pipi? 8 kali. Muah. Cukup dah. 6 lagi. Cukup 8. Tak, cuba fikir logik. Kalaulah kita dengan sahabat kita yang jenis lagu-lagu pipi, tergamak dah kita nak buat khianat pada dia. Tak tergamak. Baru tadi jumpa muah. Takkan nanti malam pukul 10 nak pergi. Itu hikmah bila kita bertemukan pipi kita dengan pipi dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, elok kalau salam itu, ni masih dalam bab salam. Salam itu kita beri dalam keadaan memanggil dia dengan gelaran-gelaran yang bersifat sayang menyayang. Kita biasa dengan sahabat-sahabat, kita sekadar bagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu sajalah. Kita tambah lepas ini sebagaimana orang Arab dalam mujamalah mereka. Assalamualaikum ya habibi, ya umri, ya hayati, wallahu mustaqalihu. Dia punya mujamalah panjang ke seminit, 2 minit. Kalau terjemah tu panjang. Wahai kekasihku, wahai intan payung, wahai manjaku, wahai jantung hatiku, apa khabar engkau, apa warna engkau, ini mak engkau, apa khabar. Kan main panjang dia punya ihtiram kepada kita. Orang kita tak. Kalau jumpa, Assalamualaikum. Salam. Itu sajalah. Lepas ni kita ubah. Assalamualaikum, wahai sayangku. Assalamualaikum, wahai kekasihku. Tapi sekali lagi saya tanya, kenapa orang tak buat geli tu lah? Geli. Orang akan tuduh kita ni gatal lah macam-macam. Ya kan? Masalah. Ini masalah. Sedangkan budaya ini, culture ini, kita tengok orang putih, walaupun mereka tak ada syariat dalam hidup, bab ini kita hormat. Orang putih kalau sebelah-sebelah England sana ya, kalau dia jumpa kita orang luar sekalipun, dia akan tegur, hello Lu, dia panggil Lu tu love lah. Dia orang putih ni tak pandai sangat cakap orang putih, pandai kita lagi. L-O-V-E dia sebut Lu. Hello Lu, good day Lu. Good day itu bukan mati bagus dah. Good day itu good day lah. Good day Lu, morning Lu, hello Lu. Dia sentiasa panggil orang darling, love. Budaya orang-orang yang ada tamadun ini. Hello Lu, come to the bush. Bush tu bus lah. B-U-S disebut bush. God don't want to die. Itu cara orang-orang England. Jadi, saya fikir elok kita buat. Sebab kalau dapat buat dulu, insyaAllah susah untuk kita ni nak bergaduh sesama kita. Baik, selesai. Yang pertama selesai, salam. Yang kedua Nabi ajar, Iza da'ahu fa'ajibhu. Kalau sahabat kita buat kenduri akikah, kenduri kahwin anak dia, apa-apalah kesyukuran. Kalau dia buat kenduri, datanglah ajakkan dia itu. Dia ajak, mesti mau datang. Kalau tak datang, jadi berdosa pula lagi. Jadi, kalau kita tak datang tanpa sebab, tak ada alasan, ini tak dibenarkan dalam agama. Kalau diundang, wajib kita menghadiri jemputan orang tersebut. Ya. Dengan syarat majlis yang sahabat kita buat itu bukan majlis maksiat. Maksiat yang terlampau ketara. Contoh dia buat kenduri kahwin anak dia. Okeylah kita datang. Tapi kita dapati majlis dia tu hidangannya makanan yang tak bagus. Contoh nasi biryani. Airnya air bir jalannya. Atau baliklah. Kalau bir, ya birlah dulu. Baliklah kita. Jangan haram sebab dihidangkan air arak. Ataupun tetamu yang datang ke majlis kahwinan anaknya itu dikendaki memakai pakaian renang misalnya. Itu tak bolehlah pergi. Awak semua Al-Hafizah semua habis hilang Fatihah pakai pakaian renang. Tak boleh. Sebab majlis itu ada maksiat. Jelas ya? Yang ketiga Nabi mengajarkan izastan sahaka fansah lahu. Sekiranya sahabatmu ini ada buat benda-benda tak senonoh, nasihatkan dia. Nasihatkan dia. Kalau kita sayang kawan kita, sahabat kita dunia akhirat, kalau kita tengok dia ada buat benda tak betul, tegur. Beritahu dia the do's and the don't.
Apa yang sepatut awak buat, apa yang tak sepatut awak lakukan. Dan kita beritahu pada dia, kita buat ini sebab kita sayang pada dia. Kalau kita ni sekadar macam orang lain, berkawan, berkenalan saja, kita akan kata semua yang dia buat ni bagus semua. Tapi sebab kita sahabat, kita tegur. Apa yang sepatutnya awak tak buat, apa yang patutnya awak buat. Macam-macam lah kita tegur pada kawan kita. Sebab itu budaya tegur-menegur ini saya kira dalam masyarakat sudah hampir hilang. Sebab orang kita dia pegang satu prinsip, malaslah nak tegur-tegur sahabat-sahabat kita ni. Kenapa pula? Kan nanti orang kata kita jaga tepi kain orang pula. Kan selalu kita dengar. Baik, saya ingin perjelaskan. Dalam agama kita, jaga tepi kain orang tak apa. Jaga tepi kain orang boleh. Yang tak boleh masuk dalam kain orang. Itu tak boleh. Jaga tepi kain saya. Boleh, silakan. Tapi jangan masuklah dalam jubah saya. Itu tak boleh. Itu mencari-cari namanya. Dia masuk dalam jubah, dia kata, ngapa ustaz gini, ustaz? Ngapa jubah? Itu awak masuk. Siapa suruh? Yang disuruh keliling tak apa. Itulah asas kasih sayang. Sebab kita anaknya perangai pelik-pelik ya, bawa motor macam orang gila, bambu. Kita tegur, awak sahabat saya, anak awak ni macam anak saya. Kita nasihatkan, tapi ramai orang sudah tidak mahu. Sedangkan menasihati kepada sahabat itu adalah sebahagian daripada ciri kita cinta dan sayang kepada sahabat-sahabat itu. Sebab saya sebutkan di awal tadi, sahabat yang sebenar ialah orang yang berani mengkritik kita kalau kita tak betul. Bukan seperti seorang kawan yang hanya memuji saja kehidupan kita. Baik, banyak lagi yang akan kita bahaskan. Namun saya kira kata kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di dalam rancangan Cinta Ilmu dalam segmen Fiqh Syariah. Sedap ataupun tidak, kita sudah pun berada pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Cepat sungguh masa berlalu. Sebab namanya program Cinta Ilmu. Kalau program Ilmu Cinta, itu program lain pula. Lain kali TV Hijrah akan buat. Ilmu Cinta. Ini Cinta Ilmu. Tadi saya dah beritahu akan ada penanya-penanya daripada studio. Dan juga kita buka ruang kepada para tetamu kita, para penonton kita di rumah. Saya kira kita buka untuk studio dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum sahabat yang tiba-tiba bermusuhan dan bermasalah? Mana asal dia kawan, tapi dia bermusuhan. Baik. Terima kasih atas soalan ringkas, tapi sangat memberi kesan dalam hubungan sebuah persahabatan. Memang, seorang sahabat yang asalnya berkawan, tiba-tiba tak bertegur siapa. Tak tegur tu pula lebih daripada 3 hari. Oh, ini hukumnya sangat berat dalam Islam. Kita panggil golongan ni musyahin. Nabi pernah cerita tentang golongan musyahin. Musyahin ni golongan yang dalam nisfu Syakban dia tak dapat berkat. Malam rahmat tu dia tak ada rahmat. Dia juga tak boleh cium bau syurga. Bayangkan, bukan tak boleh masuk, cium bau syurga dah dapat. Bila Nabi sebut musyahin, sahabat tanya, wa manil musyahin ya Rasulullah? Lantas Nabi memberitahu, musyahin wa musarrimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam. Musyahin ini adalah orang yang tidak bertegur sapa dengan sahabatnya, dengan saudaranya, lebih daripada 3 hari. Jadi kalau mana-mana orang yang bersahabat, tiba-tiba kita bergaduh dah 3 hari lebih, baliklah semua ke pangkal jalan. Nak bergaduh boleh, jangan lebih 3 hari. Mana hari ni Jumaat kan? Gaduhlah hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin, tegur balik. Assalamualaikum, salam. Naik, jom. Isnin. Selasa sama boleh gaduh. Selasa, Rabu, Khamis. Nanti hari Jumaat, tegur. Assalamualaikum, salam. Jom TV Hijrah, contoh pergi. Ini kaedah kita, jangan bermusyahin. Jangan sampai 3 hari betul-betul tidak bertegur siapa. Ya? Sehari, 2 hari, 3 hari. Masuk ke tempat, tak boleh. Baik. Seterusnya, ada barangkali soalan-soalan yang lain daripada adik-adik para penonton kita. Silakan. Kalau ada. Ada. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika kita menerima undangan, apa yang perlu ditamakan? Undangan daripada sahabat ataupun daripada saudara? Undangan sahabat ataupun undangan kenduri lah. Baik, terima kasih atas soalan kita. Ini titik tolak daripada apa yang kita bincangkan tadi. Antara hak kita dengan sahabat-sahabat, kalau dia buat majlis, naklah kita hadiri. Cuma timbul masalah kalau majlis itu serentak dengan majlis yang melibatkan saudara mara kita. Tak begitu ya. Contoh, hari esok lah, hari Sabtu, kita punya kawan ada buat majlis kenduri anak dia. Dalam masa yang sama, sepupu kita dekat kampung, kat Perak, kat Kedah, kat mana, pun buat majlis.
mana satu nak diutamakan? Baik, ikut jarak itu adalah jiran kita juga, maka utamakan orang yang paling dekat. Saudara kita, dia tak akan putus sampai bila-bila. Kenapa kita utamakan yang dekat? Sebab bila kita meninggal dunia, siapa uruskan jenazah kita? Orang yang dekat dengan kita. Kalau kita asal daripada Terengganu misalnya, kita meninggal di Kuala Lumpur, duduk di KL, perumahan ada di Kuala Lumpur. Kalau kita meninggal, saudara kita daripada Terengganu tak datang mengurus jenazah kita. Dia nangis saja. Yang akan urus, orang yang duduk kat rumah kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita. Jadi utamakan orang yang akan menguruskan mati kita nanti. Tapi benda ini berbahagi rasa lah. Kalau kita rasa saudara kita pun penting, pergi je lah rumah kawan kita itu. Bang, minta maaf, kenduri anak awak saya tak dapat datang. Kenduri anak saudara pertama nak kahwin, maklum saja. Orang faham. Yang penting beritahu elok-elok. Masa bersalam tu kan janganlah salam-salam saja. Salam-salam tu ngap-ngap sikit lah. Dia pun bila tengok, alhamdulillah. Maksud tu, dia tak marah dah. Yang orang marah, orang jemput tak datang, tak ada khabar kita. Ini jangan sampai berlaku dalam hubungan kita sesama sahabat kita. Baiklah, bagaimana kita akan ambil lagi pertanyaan daripada studio? Silakan kalau ada pertanyaan daripada adik-adik di sini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita menggalakkan sahabat dengan kedaran yang tak elok, adakah berdosa? Macam mana contohnya? Seperti syaitan? Baik. Menggelarkan sahabat kita dengan nama-nama yang mungkin kelakar ke apa begitu ya? Maksudnya begitulah. Baik. Soalan ini pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Ketika Nabi menerangkan kepada sahabat tentang masalah ghibah. Ghibah ni kalau bahasa kita mengatalah, mengumpat, buat ketupat. Jadi Nabi menyatakan, Iza zakarta akhaka bima yakrahu faqad irtabtahu. Kalau kamu cakap apa yang boleh menyebabkan sahabat saudara kamu itu marah, kecil hati, maka kamu telah dikira mengumpat. Sahabat angkat tangan. Ya Rasul, kalau kami cakap benda itu betul, takkan salah. Contoh, dia tu kulitnya gelap. Kami panggil dia black sebagai contoh. Mat black sebagai contoh. Adakah salah ya Rasul? Bukan kami sebut dia biru ke kuning ke. Itu bohong. Ini memang black. Jadi Nabi lantas mengajarkan, Inka nafihi ma taqulu faqad ikhtabtahu. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau apa yang kamu cakap itu, betul lah dia, katalah kamu cakap dia black. Kalau betul dia black, kamu telah mengumpat dia. Tapi kalau yang kamu cakap tidak black, kamu telah fitnah dia. Contoh, ada kawan-kawan kita kulit gelap. Bagi kita dia hitam. Tapi belum tentu, tak percaya bawa pergi Jabatan Kimia, CSI kan kulit dia, kita akan dapati dia bukannya hitam, tapi dark brown. Rupanya kita fitnah dia. Kita panggil dia black, walhal dia dark brown. Jadi kita kena pastikan kawan-kawan kita yang ten kulitnya ni pergi Jabatan Kimia, cek apa warna kulit dia. Katalah kulit dia warna sawo matang contoh. Panggillah dia sawo matang. Jangan panggil gelap. Ini senang kita jangan menggelar-gelarkan orang sajalah. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah ternampak satu orang perempuan. Kita ada panggilan ya. Kita ada panggilan. Saya kira kita beri ruang sekejap kepada panggilan sebab dia dah ada di talian. Silakan kita sambung balik cerita Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Silakan. Saya khabar baik, Ustaz. Saya Puan Sitah daripada Kota Tinggi. Ya, Kota Tinggi. Saya ingin nak miskilan saya nak tahu. Ya. Selain hubungan kita suami isteri, bolehkah kita bersahabat suami isteri? Ya. Terima kasih itu saja ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih.